A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Setinggi-tinggi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu lagi di kuliah Selasa pada minggu ini. Dan kita di dalam suasana 10 hari-hari yang pertama di bulan Zulhijjah. Ini merupakan hari-hari yang utama bagi umat Islam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lihat budaya menghidupkan 10 hari-hari pertama di bulan Zulhijjah ini masih lagi baru dalam masyarakat Islam. Seperti mana dahulunya 10 malam terakhir di bulan Ramadan, kita lihat suasana itu hidup di negara-negara Arab dalam dekad-dekad yang terdahulu, di mana suasana itu hidup dan mereka bermalam di bulan Ramadan, 10 akhir bulan Ramadan, dengan penuh kegairahan menghabiskan Al-Quran setiap malam, ada sampai 6 juzuk, ada yang sampai 5 juzuk. Mereka menjadi imam dalam solat qiyamul lail. Tapi alhamdulillah, menghidupkan 10 malam terakhir di bulan Ramadan di tanah air kita telah pun menjadi meriah pada sekitar 10 tahun ataupun 20 tahun yang lepas. Jadi ini merupakan satu perkembangan yang baik di dalam dunia Islam, setelah mana umat Islam ini telah lama dijajah oleh penjajah. Kemudian identiti Islam telah terhakis sekian lama, ratusan tahun. Tapi alhamdulillah, sejak umat Islam mula merdeka dan budaya-budaya ataupun ibadah-ibadah yang ditekankan oleh Islam ni telah mula berputik kembali. Dan termasuklah budaya yang mesti ditekankan dalam masyarakat kita adalah budaya menghidupkan ibadah pada 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah yang sedang kita alami sekarang. Di mana kelebihan 10 hari-hari pertama dalam bulan Zulhijjah ini disebut oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran dan disebut oleh Rasulullah SAW di dalam hadis baginda. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, wal fajri walayalin ashr, yang bermaksud dan demi fajar dan malam-malam 10. Walayalin ashr, malam-malam 10. Ayat itu ulama mengatakan malam yang dimaksudkan pada malam-malam 10 itu adalah hari dan malam. Kedua-duanya hari dan malam pada 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah, iaitu yang sedang kita sambut sekarang ini. Jadi tuan-tuan dan puan, marilah kita sama-sama menghidupkan hari-hari ini dengan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah berpuasa sunat, beribadah, solat malam, yang menghidupkan malam, dan solat-solat sunat, solat duha, solat witir dan lain-lain. Dan pada kuliah lepas kita telah menyebut sebahagian daripada ibadah yang boleh kita lakukan pada 10 hari-hari terakhir dan 10 malam-malam terakhir sekarang ini, sehinggalah pada 10 hari bulan Zulhijjah nanti. Marilah kita pada kuliah kali ini kita menyebut lagi beberapa ibadah-ibadah yang boleh kita amalkan, yang ditulis oleh para ulama, yang boleh kita tingkatkan. Semua ibadah ni memang kita lakukan sepanjang tahun. Kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita tingkatkan lagi di 10 hari-hari pertama di bulan Zulhijjah ini. Apakah amalan-amalan tersebut? Pada minggu lepas kita menyebut di antaranya adalah qiraatul Quran wa tu'allimuhu ataupun wa ta'allumuhu, iaitu kita tilawah, membaca Al-Quran, dan kita mengajarnya atau kita belajar, kedua-duanya sekali. Kita tingkatkan pada 10 hari-hari ataupun malam-malam pertama
Zulhijjah. Sekarang ini adalah 2 Zulhijjah. Jadi besok ada 3 Zulhijjah, maknanya kita ada lagi seminggu untuk kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehinggalah pada hari raya Aidil Adha. Kemudian kita meningkatkan istighfar kita. Kemudian kita meningkatkan kebajikan kita kepada kedua ibu bapa kita, sekiranya mereka masih hidup. Sekiranya ada di antara mereka yang telah meninggal dunia, maka kita pertingkatkan amal soleh dan doa yang kita tujukan kepada mereka. Waladun salihun yad'u lahu, iaitu peninggalan yang terbaik bagi seorang kedua orang tua adalah anak yang soleh yang mendoakan untuknya. Kemudian ibadah lagi, silaturrahim wal aqarib, menghubungkan hubungan silaturrahim dengan saudara mara kita, dengan kaum kerabat kita. Ini penting, menghubungi mereka. Kalau tidak ada WhatsApp group, kita sarankan buat grup media sosial untuk kita rapatkan di antara saudara mara kita. Jadi bila kita dah ada grup, kita boleh sampaikan khabar berita, kita boleh sampaikan gambar-gambar, perkembangan sepupu-sepupu dan sebagainya. Ini akan mengeratkan. Ini kalau kita lakukan pada 10 hari-hari pertama Zulhijjah, pahalanya berlipat kali ganda. Kemudian ifsya'us salam wa it'amut ta'am, menyebarkan salam dan memberi makan manusia. Yang ni kita gunakan kesempatan ini untuk kita mencari golongan-golongan yang susah, yang terkesan dengan wabak Covid. Ini lagi sangat membantu dan mereka dapat merasakan kebesaran 10 hari-hari yang pertama bulan Zulhijjah ini. Kemudian membaiki di kalangan umat Islam yang bertelagah ataupun yang berselisih. Ini juga masanya. Kemudian al-amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, mengajak yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Kemudian menjaga lidah dan kemaluan, hifzul lisan wal faraj, al-ihsan ilal jiran, membuat baik terhadap jiran tetangga, wa ikramud dhaif, memuliakan tetamu. Ini juga termasuk dalam ibadah yang boleh kita tingkatkan sepanjang kita berada di 10 hari-hari yang pertama di bulan Zulhijjah. Kemudian nafaqah ala zaujah, memberi nafkah kepada anak isteri kita. Dan boleh kita pertingkatkan sedikit lagi untuk menanamkan kegembiraan kepada mereka. Menghilangkan kesakitan ataupun gangguan di tengah jalan, menginfak fi sabilillah, di mana sahaja umat Islam yang sedang berjihad, di Kashmir, di Palestin, di Yaman, di Syria, yang mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah masanya untuk kita menambahkan lagi sumbangan kita, infak kita, wang kita, harta kita kepada mereka. Mudah-mudahan dengan pertolongan kita ini mereka mencapai kemenangan ke atas musuh-musuh Islam. Kemudian kafalah aitam. Inilah masanya juga 10 hari-hari yang pertama, 10 malam-malam pertama Zulhijjah, kita memberi bantuan, meningkatkan bantuan kita kepada anak-anak yatim, menaja mereka. Kafalah aitam ni buat tajaan. Tajaan maknanya kita memberi sumbangan kepada mereka. Dan Nabi SAW bersabda, aku dan orang yang sponsor anak yatim, ana wa kafalu aitam kahataini yaumul qiyamah. Jaraknya adalah antara aku dengan dia adalah di antara jari ini dengan jari ini. Main dekat dia kita dengan Rasulullah. Dan Nabi menunjukkan jari dia dan Nabi renggangkan jari dia. Nabi renggang. Begini jarak kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekiranya kita menaja sponsor anak-anak yatim. Ini masanya. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala membuka hati-hati ramai umat Islam untuk menampung dan menanggung anak-anak yatim. Dan menziarahi orang sakit, menunaikan harapan dan hajat saudara kita se-Islam, meningkatkan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam,
kita dalam tajuk apakah ibadah yang boleh kita lakukan untuk kita tingkatkan di 10 hari-hari pertama di bulan Zulhijjah yang kita sedang berada sekarang. Kita berada di 2 Zulhijjah, InsyaAllah besok 3 Zulhijjah, dan kita ada 1 minggu lagi untuk kita meningkatkan ibadah kita dan mendapat ganjaran yang berlipat kali ganda. Di mana Nabi SAW bersabda, tidak ada hari yang afdal melainkan hari 10 hari-hari pertama bulan Zulhijjah. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan jihad fisabilillah? Sebab jihad fisabilillah ini sangat afdal. Ya, mereka yang berjuang jalan Allah, apatah lagi mereka yang mati syahid, mereka mendapat ganjaran yang besar. Lalu Nabi SAW bersabda, dan tidak juga mereka yang berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Mana lagi afdal hari-hari ini. Maknanya hari-hari berjihad, ia memang afdal, tapi hari-hari 10 ini sangat afdal untuk kita tingkatkan ibadah kita. Dan Nabi menyambung, melainkan lelaki yang berjuang berhabis-habisan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kalau orang tu walaupun tidak berada di medan jihad, tapi dia berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia mendapat ganjaran yang besar. Jadi daripada hadis ini juga memberi faham kepada kita bahawa semua kita, walaupun kita tidak ada berpeluang berjihad, berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengalahkan musuh-musuh Islam, tetapi kita boleh sebenarnya berjuang di rumah kita, ataupun berjuang di kampung kita, ataupun berjuang di daerah kita. Iaitu apa? Kita menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala, menguatkan agama Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara kita mendidik masyarakat kita, mengajak kepada makruf, mencegah kemungkaran. Dengan ini Islam menjadi lebih kuat. Sebab apa? Islam akan lemah sekiranya umatnya lemah, sekiranya umatnya jahil, sekiranya umatnya berpecah, sekiranya umatnya berdosa. Ini semua penyakit-penyakit yang boleh melemahkan sesuatu umat. Maka kita berjuang menguatkan umat Islam dan agama Islam ini dengan mengajar masyarakat kita ilmu, yang menyebarkan ilmu dengan mereka, sama ada secara bertuturan, atau kita sponsor buku-buku Islam, atau kita menaja penceramah-penceramah, ataupun kita organize online, ustazah sana, ustaz sini, kita organize apa sahaja yang boleh kita menghapuskan kejahilan dalam masyarakat. Kemudian kita boleh menguatkan umat kita dengan menghubungkan ukhuwah sesama mereka, mematikan, membenteraskan segala perpecahan, bentuk-bentuk perpecahan yang berlaku dalam masyarakat, dan menggantikannya dengan kasih sayang dan kesatuan dalam masyarakat Islam. Ini juga perjuangan yang sangat afdal, yang boleh kita lakukan di 10 hari-hari pertama dalam bulan Zulhijjah. Kemudian di antaranya lagi adalah berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian berlaku baik dengan masyarakat, kemudian membuat hubungan ataupun meningkatkan hubungan dengan kawan-kawan kepada ibu ayah kita. Masya-Allah, ini termasuk dalam akhlak wafa. Apa dia akhlak wafa? Iaitu kawan-kawan kepada mak ayah kita, sama ada mak ayah kita masih hidup ataupun telah meninggal dunia, maka berbuat baik kepada kawan-kawannya. Ini merupakan satu ibadah kepada Allah yang memberi ganjaran yang besar. Kemudian mendoakan untuk umat Islam ketika raib, dengan makna bukan di hadapan mereka. Kita mendoakan untuk si fulan di belakang mereka. Ini juga amalan yang boleh kita lakukan pada 10 hari-hari pertama dalam bulan Zulhijjah. Kemudian melazimi masjid, ini dalam keadaan normal, yang mana masjid boleh dimakmurkan, maka kita bersolat di masjid juga merupakan ibadah yang penting. Menjaga solat jamaah, menjaga ibadat-ibadat sunat, bersolat Aidilfitri di tempat yang disediakan. Ini bergantung kepada tempat masing-masing. Dalam keadaan PKP sekarang ni, sekiranya ada solat berjamaah hari raya, maka digalakkan semua, termasuklah wanita-wanita, termasuklah wanita yang uzur haid, digalakkan untuk
mengerjakan solat di tempat yang disediakan. Dan berzikir selepas setiap solat, dan berusaha mencari rezeki yang halal, kemudian menanamkan kegembiraan kepada umat Islam. Ini penting. Kemudian bertimbang rasa kepada golongan-golongan yang lemah, kemudian berlapang dada dan meninggalkan pergaduhan, menjauhi pergaduhan, kemudian mengajar anak-anak dan anak-anak wanita, anak-anak perempuan, dan bekerjasama dengan umat Islam dalam perkara-perkara kebaikan. Jadi ini di antara amal ibadah yang boleh kita lakukan di 10 hari-hari pertama dalam bulan Zulhijjah dan pada malam-malamnya. Jadi fadilat bagi 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini adalah pada siangnya dan juga pada malamnya. Di mana pada siangnya daripada hadis Nabi, ma min ayamin afdal, tidak ada hari yang lebih afdal di sisi Allah Subhanahu Wa Taala melainkan pada 10 hari pertama Zulhijjah. Kelebihannya pada waktu malam adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala, wal fajri wa layalin ash, dan demi malam dan demi pagi dan 10 malam-malam, iaitu 10 malam-malam pertama dalam bulan Zulhijjah. Kemudian setelah selesai kita berbicara berkenaan dengan fadilat 10 hari-hari pertama Zulhijjah, sebelum kita beralih kepada ibadat kurban, perlu diingatkan iaitu ibadat sunat berpuasa pada hari Arafah, supaya kita tidak miss. Sebab barang siapa yang berpuasa pada hari Arafah, iaitu 9 Zulhijjah, 9 Zulhijjah bersamaan dengan, kalau tak silap kita, hari Isnin. Ini kalau lihat dalam internet, hari raya pada hari Selasa dan hari Arafah pada hari Isnin. Ya Allah alam, ya, macam mana waktu di Malaysia. Jadi berpuasa pada hari Isnin minggu depan bersamaan dengan 9 Zulhijjah, iaitu pada hari Arafah, menghapuskan dosa setahun sebelum dan setahun selepas. Ini fadilat yang besar. Kena pula hari Isnin, bermakna kita berpuasa sunat hari Isnin. Jadi jangan kita lepaskan peluang untuk kita menambahkan amal ibadah kita pada 10 hari-hari pertama bulan Zulhijjah ini, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, kemudian beberapa hadis Nabi SAW. Di antaranya, wanita digalakkan hadir solat hari raya. Ini bagi tempat-tempat yang ada hari raya lah, ya, ada solat hari raya. Setengah tempat mungkin kerana PKP maka tidak ada solat hari raya di masjid ataupun di padang yang berhampiran. Di mana Nabi SAW disebut daripada Atiyah berkata, umirna an nukhrija al-haida yawman aidain. Kami diarahkan oleh Rasulullah SAW untuk mengeluarkan wanita daripada rumah mereka menuju ke tempat solat Aidil Adha. Wa ya'tazilul haidu 'anil musallahun, di mana wanita-wanita yang haid ini diasingkan. Sudah tentulah mereka ini diasingkan daripada tempat wanita yang bersolat, tapi mereka masih menghadiri perhimpunan solat Aidil Adha. Maka berkatalah seorang wanita, ya Rasulullah, ihdana laisa lahal jilbab. Ini kerana kemiskinan. Seorang wanita berkata, ya Rasulullah, orang semua kena keluar, ada yang kami yang tidak ada tudung. Jadi mereka tinggal di rumah, mereka tidak ada pakaian yang lengkap. Maka Nabi SAW masih tidak kata kalau begitu tak payah pergi. Tidak. Apa Nabi kata? Latul bisha sahibatuha min jilbabiha. Maka hendaklah wanita Islam yang lain beri tudung kepada dia. Keluar juga. Mana keluar.
bermakna sangat-sangat sunat, muakkad bagi wanita, walaupun uzur dan walaupun pakaiannya tidak mencukupi, maka Nabi SAW mengatakan tidak kena keluar juga. Ini menunjukkan afdalnya solat hari raya bagi kaum wanita, apatah lagi bagi kaum lelaki. Kemudian Nabi SAW, kalau dua hari raya, kalau hari raya puasa, Nabi SAW makan beberapa biji tamar sebelum ke solat. Ini untuk membedakan sebulan Ramadan mereka berpuasa, maka tiba hari raya baginda memakan buah tamar, menunjukkan tamatnya bulan Ramadan dan masuknya bulan Syawal dan hari raya. Adapun solat Aidil Adha, baginda menangguhkan makannya. Jadi baginda tidak makan kecuali selepas balik daripada salat sunat Aidil Adha. Jadi sunnah ini boleh juga kita contohi insya-Allah. Kemudian dari segi timing solat, ini untuk ilmu lah. Mungkin pada tahun ni sebahagian kita tidak bersolat raya di masjid, akan bersolat raya di rumah ataupun tidak bersolat langsung dengan wabak yang ada ni. Tapi ini untuk ilmu, disunatkan, di mana Nabi SAW menyatakan kepada sahabat, dilewatkan sedikit solat raya dan diawalkan sedikit solat raya Aidil Adha dan dilewatkan sedikit solat raya puasa. Itu Nabi beritahu kepada sahabat yang berada di Yaman, tak silap, bagi nasihatkan, pesan kepada dia, awalkan solat sunat raya Aidil Fitri, awalkan solat sunat raya Aidil Adha dan lewatkan solat sunat raya Aidil Fitri. Kenapa? Lewatkan solat sunat raya Aidil Fitri untuk memberi kesempatan bagi umat Islam yang masih belum membayar zakat fitrah untuk mereka membayar zakat fitrah. Kalau mereka tak sempat bayar zakat fitrah sebelum solat, lepas solat baru nak bayar, itu tidak dikira sebagai zakat fitrah. Hanya dikira sebagai sedekah sahaja, dan dia berdosa kalau dia tidak menyempurnakan zakat fitrahnya. Adapun sunat diawalkan solat raya Aidil Adha kerana untuk memberi peluang dengan segera kerja-kerja mengorbankan binatang. Lagi cepat solat raya Aidil Adha, lagi cepat binatang-binatang korban itu disembelih, dan lagi cepat dibahagi-bahagikan dagingnya kepada fakir miskin dan kepada orang-orang yang memerlukan. Jadi waktu untuk kita menyembelih korban adalah selepas solat sunat raya Aidil Adha. Kemudian adalah kita ingat bahawa hari raya adalah hari untuk bergembira. Jadi kita cuba menggembirakan keluarga kita, anak-anak kita dengan suasana hari raya. Walaupun sekarang ni kita pun maklum keadaan hari raya malah masing-masing raya di rumah masing-masing sahaja. Ini keadaan memaksa kita. Tapi sekali-kali tidak menghalang kita daripada kita menanamkan kegembiraan kepada mereka. Apa saja cara. Kalau kegembiraan itu dengan beli kek, ataupun kegembiraan itu dengan kita kata memberi hadiah, surprise, sempena hari raya, apa sahaja, asalkan kita dapat menanamkan kegembiraan kepada ahli keluarga kita. Dengan masa sedikit yang masih ada, hadis berkaitan dengan ibadat korban. Ibadat korban ni kita masih berpeluang untuk melibatkan ataupun menyenaraikan nama kita dalam
ibadah korban. Dengan membayar kepada sesiapa yang menguruskan korban, dan dengan berniat semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita akan mendapat ganjaran yang besar. Dan tidak ada amalan seperti mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma amila ibnu adam amalan ahabba ila Allah yauman nahri min iraqatid dam. Tidak ada amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari nahar. Hari nahar adalah hari raya 10 hari bulan, melainkan mengalirkan darah, bermakna menyembelih binatang korban. Wa innaha la ta'ti yaumal qiyamah bi quruniha wa asfariha wa ash'ariha. Dan di hari kiamat binatang korban ini akan datang menjadi saksi dengan bulunya, dengan tanduknya, dengan kuku-kukunya. Wa annahu sayaqa'u 'inda Allah qabla an yaqa'a dam ila al-ard. Dan pahala binatang korban kita itu akan sampai kepada Allah sebelum darah sampai ke bumi. Sebelum darah sampai ke bumi, kita dah dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu jangan kita lepaskan peluang ini. Kita boleh membuat korban di tempat kita, ataupun kita boleh buat korban di Mekah, atau buat korban di negara-negara yang susah. Tak ada masalah. Sekarang banyak dah ramai mereka yang membuat khidmat ni, dan kita boleh mendapatkan khidmat mereka, insya-Allah. Dan yang akan sampai kepada Allah Ta'ala adalah takwa kita, di mana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, la yanallahu min luhumiha wala dima'iha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang bermaksud tidak akan sampai kepada Allah daging-daging korban itu, darah-darah tak sampai kepada Allah, tapi yang sampai kepada Allah adalah takwa kamu. Ketakwaan kamu akan sampai kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu dengan kamu menyenaraikan diri kamu membuat korban, di mana sahaja korban itu dilakukan. Kemudian korban di antara syiar dalam Islam. Syiar ni adalah satu perkara yang nampak. Kalau ibadat puasa itu orang tak nampak kan, tapi kalau berbuka orang nampak di luar. Kalau berkorban orang nampak umat Islam sedang melakukan korban. Kalau masjid itu adalah syiar. Jadi syiar ni ada peranan yang penting di dalam Islam. Dia memberikan rasa keseronokan, kebanggaan kita bila melihat masjid, bila melihat wanita-wanita Islam memakai tudung, sama ada di Malaysia ataupun negara barat, kita nampak umat Islam muslimat memakai tudung. Itu syiar. Jadi korban ini termasuk dalam syiar. Dan Allah Ta'ala menyebut, وَمَا يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Sesiapa yang mengagungkan syiar Allah, sesungguhnya ia datang daripada hati yang bertakwa. Jadi hidupkanlah syiar daripada syiar-syiar Islam. Kemudian kita masuk ibadat haji. InsyaAllah kita akan menyambut Hari Raya Aidil-Adha pada hari Selasa. Maknanya seminggu daripada sekarang. InsyaAllah kita akan adakan juga kuliah pada malam tu, supaya memberi manfaat kepada semua, insyaAllah. Jadi ini adalah pesanan yang terakhir yang boleh kita sampaikan sebelum Hari Raya, iaitu jangan lupa kita berpuasa sunat hari Arafah, hari Isnin. Sebab puasa pada hari tersebut menghapuskan dosa setahun sebelum dan setahun selepas. Kemudian kita mengenang ibadat haji kita. Sesiapa yang belum mengerjakan haji mesti berusaha mengumpul wang untuk kita menunaikan ibadah yang penting ini, yang merupakan salah satu daripada rukun Islam, iaitu mengerjakan haji sekiranya kita mampu sampai ke sana. Juga diingatkan kita untuk kita mendaftar di tabung haji daripada sekarang. Sebab siapa yang mendaftar, namanya mungkin naik dalam sistem 40 tahun akan datang, 50 tahun akan datang kan. Oleh sebab itu kita mendaftar sekarang, walaupun kita belum cukup belanja. Kerana yang penting adalah kita masuk dalam barisan ataupun queue untuk mengerjakan haji. Siapa yang mendaftar, namanya dah masuk dalam queue, dan dari masa ke semasa nama tu lama-lama akan dekat dan akan naik mungkin dalam masa 7-8 tahun daripada sekarang.
Tapi kalau masa kita dah cukup duit, baru kita nak mendaftar diri, maka nama kita akan naik lepas 20 tahun, 30 tahun. Jadi hendaklah kita mendaftar diri daripada sekarang. Syaratnya mudah sahaja. Kita hanya perlu mempunyai simpanan RM1,300 dalam tabung haji. Sekiranya kita ada simpanan RM1,300 dalam tabung haji, itu melayakkan kita untuk kita masuk dalam giliran. Kemudian kita fokuslah kepada perkara-perkara yang lain dalam kehidupan kita, sementara nama kita dalam giliran itu semakin hari semakin dekat. Tahun demi tahun, daripada 40 tahun dia akan jadi 20 tahun, dia akan jadi 10 tahun. InsyaAllah kita dapat mengerjakan haji dalam masa 7-8 tahun akan datang contohnya. Jangan lupa daftar diri segera di tabung haji hanya dengan mempunyai simpanan RM1,300 sahaja. Kemudian berkenaan dengan haji badal. Seseorang yang meninggal dunia, datuk kita, nenek kita, ayah kita, mak kita, abang kita atau kakak kita yang meninggal dunia, sekiranya dia mempunyai harta, kereta, ataupun dia mempunyai, kalau datuk tu ada tanah, jadi dia merupakan orang yang mampu. Sebab tanah ni harga dia mungkin RM20,000, mungkin RM80,000, mungkin RM200,000. Sedangkan pergi haji cuma RM9,980 kalau melalui tabung haji package muasasah. Bermakna hampir setiap orang yang meninggal dunia ni kebanyakannya mampu pergi haji. Cuma maut datang tanpa kita tahu, tapi ibadat haji masih wajib ke atas mereka. Haji ni tetap wajib ke atas mereka walaupun telah meninggal dunia. Walaupun telah meninggal dunia, haji itu wajib. Maka wajib dikerjakan oleh orang lain selepas kematiannya. Dan ini wajib kita upahkan seseorang untuk mengerjakan haji untuk dia. Sekarang ni upah haji di mana-mana ada khidmat tu. Ada yang berharga RM2,000, ada yang berharga RM2,500, ada yang berharga RM2,000, RM3,000. Tidak ada masalah. Kita upahkan seseorang, wajib hukum dia, bukan sunat. Wajib supaya orang itu mengerjakan ibadat haji badal namanya. Badal ni maknanya ganti. Ganti kepada tuan badan yang telah meninggal dunia. Dan menjadi lebih wajib lagi sekiranya seseorang meninggal dunia dan dia dah meninggalkan harta, dan harta itu dah dibahagi-bahagi pula pada anak-anak, pada waris-waris. Yang ni ambil RM10,000, ni RM10,000, ni RM8,000, sedangkan mengupah haji ni cuma RM2,000 ataupun RM3,000 sahaja. Jadi sebelum diagihkan harta-harta pusaka tu, mestilah diallocate, diperuntukkan sebahagian daripadanya untuk belanja kubur. Sekarang ni lebih kurang RM2,000-3,000 kos menggali, kos pakaian, kain kapal. Mesti diperuntukkan untuk membayar hutang-hutang si mati, dan mesti diperuntukkan untuk wasiat dia sekiranya dia ada. Bagi pada seseorang itu sekian banyak sebab dia berbuat baik kepada dia, wasiat mesti diselesaikan, dan mesti diselesaikan badal haji dia dan badal umrah, satu haji dan satu umrah. Jadi haji masih berpeluang lagi kita mengupah haji ayah kita, mak kita yang telah meninggal dunia. Kita masih ada 1 minggu lagi untuk kita daftarkan mereka, insya-Allah. Dan kemudian insya-Allah pada minggu hadapan kita akan mengambil peluang kuliah Selasa ini untuk kita menceritakan tentang sejarah tempat-tempat haji di Mekah, iaitu sejarah Kaabah, kemudian sejarah Safa dan Marwah, dan lebih-lebih lagi sejarah Mina. Mina ini sebenarnya meninggalkan sejarah Islam yang banyak dan gemilang, iaitu di antaranya adalah peristiwa Bai'ah Aqabah yang pertama, kemudian peristiwa Bai'ah Aqabah yang kedua, kemudian peristiwa sebelum itu Islamnya orang Madinah ni asalnya Islamnya di Mina. Jadi Mina sempena musim haji ini menyimpan sejarah yang gemilang, yang banyak, yang mesti kita gali dan ambil pengajaran. Jadi itu insya-Allah
kita akan bentangkan pada kuliah Selasa minggu hadapan, insya-Allah. Selamat berhari raya Aidiladha. Selamat berpuasa pada hari-hari Arafah, pada hari Arafah 9 bulan. Dan selamat berpuasa sepanjang 10 hari ini. Dan mengerjakan semua ibadah-ibadah yang disebut sebentar tadi, untuk kita kerjakan sebaik yang mungkin di hari yang sangat afdal dalam setahun, iaitu pada 10 hari-hari pertama Zulhijjah ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.